Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dalam keadaan mukinan, iaitu yakin dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal pada petang dia, ataupun dia baca pada petang hari ataupun awal malam, juga dalam keadaan mukinan, yakin hanya Allah Ta'ala yang mengampunkan dosa. Ya Allahil Qayyum atubu ilaihi astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم مدعاه إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah pagi ini sama-sama kita mulakan dengan sekali lagi kita membaca Sayyidul Istighfar insyaAllah. Kerana satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dalam keadaan mukinan, iaitu yakin dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal pada petang dia, ataupun dia baca pada petang hari ataupun awal malam, juga dalam keadaan mukinan, yakin hanya Allah Ta'ala yang mengampunkan dosa dia, kemudian dia meninggal pula sebelum subuh. Nabi mendoakan, fa in mata fahuwa min ahli jannah, kalau dia mati maka dia termasuk di kalangan penghuni syurga. Itu maksudnya sehari 2 kalilah nak kena baca. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari cuti umum ini, hari raya mereka, kita dapat cuti sekali. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat anugerah yang masih lagi dikekalkan kita dalam keadaan nikmat Islam iman, dan mudah-mudahan nikmat ini berkekalan sampailah kita mati. Yang penting Allah redha kepada kita semua dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seronok dengan apa yang kita buat. Hadirin sekalian, setiap pagi ini bila mana kita sembahyang subuh berjemaah, dalam satu hadis riwayat daripada Imam Muslim, bahwasanya baginda Nabi SAW mendoakan, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah, barang siapa yang salat subuh, bahwasanya mereka itu di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, fi jiwarillah, fi dhamanillah, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubanna Allahu min zimmatihi bi syai' fatudrikuhu fayakubbuhu fi nari jahannam. Kata Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meminta sesuatu untuk dijaga, maka jangan kamu terlepas peluang ini, kalau tidak kamu akan dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud tuan-tuan, setiap hari bila mana kita sembahyang subuh ini, riwayat sembahyang berjemaah pula, maka kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah ke petang. Jadi kita akan sebutkan tuan-tuan berkaitan dengan macam mana kita nak jaga benda ni. Nak jaga perkara ini
supaya kita sentiasa dipilih melakukan ketaatan sepanjang masa ni. Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala sebutkan kepada kita ni ada 4 cara, sebentar lagi kita akan sebutkan. Pertama tuan-tuan, sebelum kita nak sebutkan yang tu, kalau kita lihat pada waktu subuh ini khususnya, benda yang berat Allah Ta'ala bagi kelebihannya. Solat yang paling berat ialah solat subuh dan juga isyak. Maka dalam kita menjaga benda yang berat ini, Allah Ta'ala bagi kelebihan dia. Antaranya sembahyang subuh ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kelebihan, kita akan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampailah ke petang dan juga malamnya. Dan subuh ini pula kita sedia maklum ada satu hadis yang mana Nabi SAW cerita berkaitan dengan, kata Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa ijtami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Hadis ni tuan-tuan kita sudah maklum, ibu ayah semua, berkaitan dengan bagaimana shiftnya para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka datang buat shift. Jadi di sini disebutkan malaikat ini, kata Nabi SAW, akan bersisih ganti buat shift. Malaikatun, para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahasa Arab ni kalau tak sebut alif lam bermaksud umum, nakirah. An-nakiratu tufidul umum. Jadi di sini para malaikat yang berselisih ganti tukar shift tersebut adalah secara umum. Maka para ulama bincang malaikat apa tersebut. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan di sini ialah para malaikat hafazah. Malaikat yang jaga kita ni tuan-tuan, mereka ni ada shiftnya. Ada 2 waktu yang sangat mulia, mereka ni bersilih ganti. Ada pandangan mengatakan bahawasanya ini ialah malaikat katabah, iaitu malaikat yang mana menulis segala kebaikan, segala keburukan kita ini. Dalam kitab Syarah kepada Aqidatul Awam, Nurul Zalam, Syarah kepada Aqidatul Awam, disebutkan bahawasanya bukanlah yang dimaksudkan malaikat rokin atid tersebut, kita pecahkan pula. Rokin itu di belah kanan, atid itu di belah kiri. Tidak dipecahkan begitu. Itu ditambihkan oleh Syekh Nawawi Bentani rahimahullahu ta'ala. Karena dua-dua malaikat ini ada. Malaikat rokin, malaikat atid. Dan malaikat yang menjadi ketua ialah di sebelah kanan kita ini. Maka disebutkan bahawasanya malaikat yang di sebelah kanan ini, hadirin sekalian, pesan kepada malaikat yang mencatat keburukan ini, mengatakan bahawasanya kalaulah seorang hamba ini buat salah, dia buat dosa, matanya salah guna, tangannya salah guna, maka para ketua malaikat ini katakan kepada malaikat sebelahnya, mengatakan tunggu dulu, jangan lagi tulis kesalahan dia. Mudah-mudahan orang ini kembali bertaubat, kembali minta ampun, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam disebutkan tuan-tuan, di syarah ni ada disebutkan bahawasanya diberikan tempoh selama 6 jam. Dalam kitab Syarah Nurul Zalam ada disebutkan, Nurul Zalam ada disebutkan, dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah dan kitab-kitab yang lain disebutkan tunggu dulu, mudah-mudahan hamba ni bertaubat. Tapi tak boleh pula main-main. 6.30 buat dosa. Dia pun kata malaikat tulis lepas 6 jam. Jadi dalam tempoh tersebut dia main-main. Dia kata lagi baru malaikat akan tulis 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12. Sebelum 12.30, ya Allah, aku bertaubat, ya Allah, aku minta ampun. Ini tak boleh, hadirin sekalian. Ini dia panggil apa? Istihza, bermain-main dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bagi kata apa, hadirin sekalian? Serta berkaitan dengan malaikat yang shift, malaikat yang tulis segala keburukan ini adalah satu rahmat kepada kita, supaya kita ini Allah Ta'ala bagi peluang lagi, supaya kita tarik balik, kita berundur balik atas kesalahan dosa yang telah kita lakukan. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat pula hubungan kita dengan Allah Ta'ala ini yang mana melibatkan hati ini, iaitu niat yang baik ini, tidak diketahui oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat akan catat kalau ianya melibatkan yang zahir. Tetapi bagaimana yang dalaman kita ini?
Karena yang dalaman ini hanya melibatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam syarahan bahwasanya macam mana malaikat nak tahu kita ini ada niat yang baik, ada niat yang buruk daripada seseorang tersebut. Disebutkan bahwasanya kalau seseorang ada niat yang baik, ya Allah, pagi ni aku datang, hari cuti ni aku nak datang nak iktikaf dulu. Maksud iktikaf ni tuan-tuan, kita nak betulkan diri kita balik. Nak dekatkan diri kita yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya ada sebahagian manusia yang tidak memahami makna iktikaf. Dia masuk dalam masjid, maka dia masih lagi scroll, tengok benda-benda yang bukan-bukan. Sedangkan maksud iktikaf ni kita nak tahan diri kita. Nak tahan diri kita, nak tahan mata kita, nak tahan mulut kita daripada buat perkara yang Allah tidak redha. Jadi kalau niat itu yang baik, maka disebutkan macam mana hadirin sekalian akan keluar satu bau yang wangi, satu aura yang putih. Ini menandakan orang ni telah niat yang baik. Maka malaikat sesama malaikat mengatakan fulan bin fulan ini telah niat yang baik. Jaga dia, pelihara dia. Tetapi kalau seseorang sebut telah niat yang buruk, na'udzubillah min zalik, adalah niat-niat yang tak elok, adalah perkara-perkara yang terlintas yang tak elok tersebut, maka akan keluar daripadanya satu aura yang busuk dan warnanya hitam melegam, menandakan bahawasanya ini seseorang ini sudah tidak ada niat yang baik. Maka para malaikat akan pesan kepada para malaikat yang lain, jagalah supaya orang soleh yang engkau jaga tersebut tidak terkena hasutan daripada orang yang jahat ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah kita nak kena perbanyakkan yang niat-niat yang baik ini. Maka insya-Allah kita azam pula. Dah sembahyang subuh berjemaah ni, kita azam pula insya-Allah niat nak sembahyang zuhur berjemaah pula di awal waktu sekejap lagi. Lepas zuhur macam tu juga nak niat nak sembahyang asar di awal waktu pula. Baik. Tuan Nabi mengatakan apa ni? Malaikat yang shift ini, mereka ni berkumpul bila? Berkumpul pada solat subuh dan juga solat asar. Kenapa disebutkan dua waktu ini sahaja? Kenapa tak disebutkan tiga waktu solat yang lain? Kenapa disebutkan malaikat kumpul buat shift ni pada waktu subuh, pada waktu asar? Karena disebutkan di sini waktu ini adalah waktu yang paling berat dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala ingin muliakan orang beriman. Allah Taala nak muliakan mereka-mereka yang mana waktu susah ini mereka dah mula melakukan amal ibadah. Mereka dah mula fokuskan hati mereka. Mereka dah mula fokuskan tubuh badan mereka ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi apa tuan-tuan? Para malaikat akan puji. Ya Allah, awal-awal pagi dah bangun dah buat kebaikan. Litakuna syahadatihim bi ahsanit thana wa atayyibiz zikri. Supaya kita ni tuan-tuan bila buat yang baik di awal-awal pagi lagi ni, akan ada sebutan-sebutan yang baik, puji-pujian yang baik di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan bin fulan ini pagi-pagi lagi dah buat kebaikan dah. Pagi-pagi lagi dah masukkan hati dia. Dah fokuskan hati dia. Dah fokuskan anggota badan dia ni untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut summa ya'rujul ladzina batu. Kemudian malaikat yang malam ini mereka ni naik ke atas. Naik ke atas ni menunjukkan makanah, satu kedudukan. Bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Maka ketika sebut Allah Taala tanya, wa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah Taala tanya kepada para malaikat ketika mana tukar syekh tersebut. Sedangkan Allah Taala ini Maha mengetahui. Al-Imam Ibn Jabrah tuan-tuan mengatakan bahawasanya kenapa Allah nak tanya lagi? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui segala perbuatan hamba-hamba ini. Jadi Allah nak tanya juga, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu tinggalkan hamba-Ku ini? Tuan-tuan tanya ini, kata Imam Ibn Jabrah, hikmah dia kenapa? Hikmah dia kena malaikat nak bersaksikan, jadi saksi pula. Jadi saksi pula tuan-tuan kepada kita. Malaikat akan kata apa? Taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggal mereka tadi ni ketika mana mereka sembahyang subuh di awal waktu, sembahyang asar di awal waktu ni, kami tinggalkan mereka ini dalam keadaan mereka sembahyang di awal waktu, ya Allah.
kami tinggalkan. Kenapa disebutkan solat saja? Padahal kita buat juga tadi tuan-tuan, ada yang sedekah. Kita dah baca Quran tadi. Tapi kenapa disebutkan yusallun? Kerana inilah yang paling berat. Solat inilah yang paling berat. Solat inilah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tanya ni, kenapa hadirin sekalian? Supaya malaikat jadi saksi pula kat kita. Subhanallah. Biasanya yang jadi saksi ni manusia dengan manusia. Tapi tuan-tuan, untuk sembahyang subuh, sembahyang asar ni, malaikat jadi saksi pula kepada kita. Ya Allah, kami bersaksi ya Allah. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sembahyang di awal waktu. Kami tinggalkan mereka ya Allah dalam keadaan mereka sudah melakukan kebaikan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah asar pula contohlah, kita balik daripada kerja. Balik daripada kerja, kita nak sembahyang di awal waktu ataupun jam kan, menyebabkan kita tak dapat solat di awal waktu. Maka tuan-tuan, apa nak kena buat? Sedangkan kita nak yang ni. Kita nak setiap hari ni, kalau boleh 2 waktu ni, malaikat hantar laporan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kami tinggalkan dia, ya Allah. Dalam keadaan dia jaga sungguh sembahyang di awal waktu ni. Kita nak setiap hari doa malaikat ni, tuan-tuan. Setiap hari malaikat bagi laporan. Ya Allah, orang ni, ya Allah, yang aku jaga ni, ya Allah, dia ni baik. Tak lewat sembahyang, ya Allah. Tiba-tiba hari itu kita nak sembahyang awal jam. Tak dapat sembahyang di awal waktu. Jadi tuan-tuan, ulama fiqh kata apa? Kita nak kena buat apa tuan-tuan? Yang pertama mesti ada azam. Mesti ada azam. Allah dah panggil kita ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil tu. Tapi kita tak dapat sahut lagi panggilan Allah Ta'ala. Yang pertama mesti ada azam. Azam nak sembahyang di awal waktu, ya Allah. Jalan jam ni, ya Allah. Dan kalau boleh aku nak berhenti mana-mana tempat masjid surau, aku nak sembahyang di awal waktu, ya Allah. Maka dalam hadis disebutkan, sesiapa yang diuji tak dapat solat di awal waktu, tetapi ada keazaman yang kuat. Kan? Fa hukmul musalli fi awal waqti. Maka dia dihukum seperti mana orang yang solat juga di awal waktu. Kenapa keazaman dia? Kalau tak apa, kalau jalan jam sangat susah nak berhenti juga, tengok-tengok waktu nak habis dah. Kita nak buat macam mana pula hadirin sekalian? Yang kedua kata ulama fiqh, yang pertama tadi azam, yang kedua solatlah hormat waktu. Saya sekali tu tuan-tuan, ada sekali dengan anak-anak balik raya lah. Tolak, tengok-tengok jam. Sampailah ke maghrib. Maghrib pun kereta tak bergerak lagi. Jadi beritahu dekat anak isteri, kereta tak bergerak jam teruk ni, habis waktu maghrib ni sekali. Kita kata kepada anak-anak, kalau macam tu sekarang, kita semayang lah. Semayang awal waktu, semayang hormat waktu. Anak-anak tuan biasa lah. Walid nak semayang macam mana ni dalam kereta? Uduk tak ada. Ada yang berlakon, nampak? Diri pun tak boleh ni. Anak-anak kita tuan-tuan. Jadi, waktu tersebut tuan-tuan, tak payah cakap banyak. Kita hak driver kereta ni buat macam mana tuan? Angkat takbir. Usalli fadhil maghribi sasa raka'atin ada alillahi ta'ala. Takbir, bawa kereta ni. Angkat takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sampai habis. Baca surah pula. Benar rukuk. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi subhan. Tuan-tuan, anak-anak yang tengok waktu tu, mereka pun tak cakap banyak, duduk atas kereta, takbir, sembahyang. Hak kecil sikit tu, pergi kat belakang, sujud. Tuan-tuan, sekali masa tengah bawa kereta, sembahyang macam biasa. Sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Dengan sujud betul pula. Tergolek habis kereta sekali tu. Sujud je biasa lah. Kenapa tuan-tuan? Kita tak mampu nak sahut panggilan Allah Ta'ala. Allah dah panggil dah waktu tersebut, tapi kita tak dapat sahut lagi panggilan. Nak kena buat macam mana? Solat juga di awal waktu. Tapi solat dengan cara hormat waktu. Uduk tak ada. Menghadap kiblat tak boleh. Nak sujud betul tak boleh. Diri tak boleh. Maka waktu tersebut tuan-tuan, disebabkan keazaman kita ni. Disebabkan betul-betul kita ni tuan-tuan nak, maka ditulis seperti mana kita sembahyang di awal waktu. Di sini pun para malaikat akan kata apa? Ya Allah, aku tinggalkan hamba ke ni juga dalam keadaan dia menghadapkan hatinya, menghadapkan tubuh badannya kepadamu ya Allah, walaupun dia tengah jam, walaupun dia kalut-kalut waktu tersebut, masih lagi dia nak menghadapkan kepadamu ya Allah. Maka tuan-tuan,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu tuan-tuan, kita nak apa ni? Kita nak setiap pagi, setiap hari ni para malaikat jadi saksi kepada kita. Ya Allah, aku jadi saksi, ya Allah. Orang ni aku tinggalkan dia dalam keadaan dia sembahyang. Maka begitu juga tuan-tuan, kata Al-Imam Abdullah bin Haddad dalam kitabnya Adab Sulukil Murid. Adab Sulukil Murid. Kita semua ni hadirin sekalian, tuan-tuan pun semua, kita semua ni murid. Tapi jangan marah kalau orang panggil kita ni murid. Sekolah rendah pun kita dia panggil murid-murid. Murid di sini apa hadirin sekalian? Muridullah. Orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya siapa di sini, dia itu hamba nafsu. Siapa sini hamba duit? Siapa sini hamba syaitan? Tidak ada seorang pun mengaku. Tapi bila ditanya siapa sini hamba Allah, maka kita semua akan mengaku. Jadi hamba Allah ni pada tuan, murid. Muridullah. Orang yang berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Imam Abdullah bin Haddad rahimahullahu taala, ada 4 benda. Kalau sekiranya kamu nak sentiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh yang baik oleh para malaikat. Kamu nak sentiasa dipilih oleh Allah taala, sentiasa kamu ni istiqamah dalam kebaikan ni. Kamu mesti ada 4 benda ni. Yang pertama kata Al-Imam Abdullah bin Haddad, pertama sekali mesti ada zikrullah. Zikir. Zikir tuan-tuan, yang sebaik-baik zikir ni yang kita buat sekejap tadi ni. Itu bacaan Al-Quran Al-Karim. Setiap hari mesti ada zikir. Setiap hari mesti ada baca Quran. Kalau kita nak sentiasa dipilih oleh Allah Ta'ala untuk kekal istiqamah ni, nak kekal dalam disaksikan oleh para malaikat, saksi yang baik ni, mesti ada zikir. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi puji. Allah pun puji. Suara-suara yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala, iaitu sebelum subuh ni. Bangun. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebut 3 kali yang tu. Dosanya Allah ampunkan walaupun sebanyak mana buih di lautan. Siapa pernah pergi pantai dia kira buih? Tidak pernah orang buat. Ini tuan-tuan, bacaan sebelum subuh, istighfar tu. Sebelum subuh zikir lah. Maka dosa kita ni akan diampunkan walaupun sebanyak mana buih di lautan. Dan para ulama mengatakan bahawasanya bila mana Allah Ta'ala tersebut, wal mustaghfirina bil ashar, mereka-mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Sahur ni bila? Kata para sahabat, kami tengok Nabi ni baca Quran lebih kurang 50 ayat. Itu lebih kurang 20 minit sebelum masuk subuh. Itu waktu sahur. Waktu ni para ulama mengatakan tidak ada amalan yang lebih baik, termasuklah baca Quran sekalipun, melainkan istighfar. Istighfar je. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tu istighfar. Tu ketua istighfar. Sebelum subuh istighfar je. Kerana Allah puji orang waktu. Puji mereka pada waktu sebelum sahur. Sahur ini mereka ni buat apa? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Waktu lain silakan sembahyang, baca Quran dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ni, dalam bab zikir ni pula apa? Ada beberapa zikir yang kata para ulama, kalau banyak zikir yang Nabi sarankan kepada kita ni. Kalau tak mampu nak zikir, kalau boleh jaga dulu 3 zikir ni. Zikir yang paling utama Quran lah, dan selawat. Tak banyak zikir-zikir yang lain, kalau tak mampu semua, yang penting jaga 3 ni. Kata Habib Omar bin Hafiz daripada anak murid beliau bagi kita kepada kami 3 zikir ni. Zikir yang pertama tuan, mungkin tuan-tuan dah buat dah tadi ni, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Ini bila cadangan dia, Nabi suruh baca setiap hari 100 kali. Ulama susun cadangan waktu dia bila? Lepas azan subuh, tuan-tuan sembahyang sunat fajar. Waktu ni sebelum qamat jangan sembang lagi, habiskan zikir. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, tambah lagi astaghfirullah sebelum sembahyang subuh. Bagi banyak zikir 100 kali. Kalau tak sempat tadi ni, sekejap lagi kita buat. Kalau terlupa pula sekejap lagi, habiskanlah sebelum zuhur. Ni tuan-tuan dipanggil apa tasbih ni? Tasbih para malaikat. Yang mana Nabi sebut zikir ni ringan di mulut, tapi berat. Berat di timbangan mizan kita. Dia memberatkan timbangan mizan kita ni. Allah suka pula. Kalimatani khafifatani ilal lisan, habibatani ila rahman, saqilatan fil mizan.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim. Yang ni setiap hari tuan-tuan kita jangan tinggal zikir ni. Ni hak kau dia. Yang pertama 100 kali. Yang kedua ada 3 zikir kalau boleh jangan tinggal. Zikir yang kedua jangan tinggal apa dia? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali. Nabi suruh sebut 100 kali ni bila? Setiap hari. Tapi ulama susun waktu. Baca bila? Lepas zuhur lagi. Waktu dia. Sebab apa? Biar lepas subuh ada zikir. Lepas zuhur ada zikir pula. Dan pada kali yang terakhir tu, sebagai ulama tambah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tambah. As-sadiqul wa'adil amin. Zikir ni mengelakkan wahsyatul qabri, kegelisahan dalam kubur. Kita semua tuan-tuan tak pernah masuk dalam kubur lagi. Tak tahu macam mana gelisah ataupun tidak. Maka zikir ni teman. Mengelakkan daripada kita gelisah dalam kubur. Masuk kubur, oh santai, healing, relax. Ini Nabi doa hadirin sekalian. Wastaqra'a babur rizki, mengetuk pintu rezeki. InsyaAllah rezeki ni, zikir ni siapa baca insyaAllah murah rezeki dia. Wastaqra'a babul jannah, dia mengetuk pintu syurga. Maksudnya dia tarik macam magnet, tarik, insyaAllah masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Zikir ni la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini yang kedua, 100 kali cadangannya lepas zuhur. Zikir yang ketiga, yang kalau boleh jangan tinggal, ialah istighfar sebelum maghrib. Tadi sebelum subuh, ni sebelum maghrib pula. Istighfar ni ada dua. Satu istighfar untuk diri sendiri. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Satu lagi istighfar untuk orang beriman. Ya Allah, minta ampun seluruh orang beriman, laki juga perempuan. Itu baca apa tuan-tuan? Untuk orang beriman ni pula, dalam satu hadis riwayat Imam Tabrani, hadis riwayat Sayyid Anas, Nabi SAW mengatakan, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat 27 marratan. Siapa yang beristighfar kepada Allah Ta'ala dengan sebut perkataan mudah, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, sebanyak 27 kali. Bila tuan-tuan nak kena baca ni? Kalau boleh dekat kat maghrib tu 5 minit lah baca yang tu. Sebelum 5 minit sebelum maghrib tu, setengah jam ke untuk diri sendiri. Astaghfirullah, ya Allah, minta ampun ya Allah, astaghfirullahaladzim. Karena kita nak tutup siang kita ni dengan Allah ampunkan dosa. Pagi sebelum tidur pula istighfar sekali lagi, supaya nak tutup malam tersebut dengan Allah ampun dosa. Jadi baca apa hadirin sekalian ni? Yang ketiga ni, zikir apa ni? Istighfar untuk orang beriman. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang beriman, laki dan juga perempuan. Sebanyak apa kali tuan? 27 kali. Itu dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Kelebihan dia, katabahallahu bi kulli mu'minin wa mu'minah hasanah. Allah Ta'ala akan bagi setiap jumlah orang beriman, laki dan juga perempuan ni, berapa orang beriman dekat Subang, Shah Alam, Selangor, dunia berapa? Maka mengikut jumlah orang Islam yang ada, hasanah, Allah bagi pahala. Masya Allah, banyaklah tu. Kemudian dosanya pula Allah ampunkan. Kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, siapa yang baca zikir ni, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, kelebihan yang ketiga wa yurzaqu bihi al-ard, dia ditolong ataupun diberi rezeki. Allah hantarkan asbab, orang penduduk bumi ni bagi rezeki ke dia. Ni salah satu zikir juga, zikir asbab murah rezeki. Kelebihan yang keempat, wa huwa min mustajabid da'wah, orang yang baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat ni, insya-Allah doanya mustajab. Dalam hadis sebut ada 4 kelebihan ni. Sebagai Habib Kazim di antaranya tambah lagi, siapa yang minta ampun untuk orang beriman ni, bermaksud dia tidak ada penting diri, maka ketika sebut darjatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat diangkat darjatnya. Ya Allah, minta ampun semua ya Allah dosa seluruh orang beriman. Kerana ada orang beriman, dia mengaku Islam tapi dia tak sembahyang. Dia mengaku beriman tapi dia tak pakai, tak cukup. Tak pakai tudung, tak tutup aurat. Ada orang beriman tapi dia buat benda-benda yang Allah larang. Kita nak buat macam mana? Kita tak mampu nak tegur mereka. Tak tahu mereka ramai ke sebab sikit ke. Maka kita buat macam mana? Ya Allah, tolong ampun ya Allah. Tolong ampun dosa kami ya Allah. Ini tuan-tuan. Baik, saya tadi
Yang tadi kita nak sebut 4 benda. Pertama sekali ni tuan-tuan, nak bagi jaga kita ni setiap hari ni, nak bagi jaga terpilih benda-benda yang baik ni, kata Imam Haddad, pertama sekali mesti ada zikir. Tadi saya dah sebut dah. Zikir yang terbaik, Quran dan juga selawat. Dan banyak zikir ni, kalau boleh 3 ni jangan tinggal tadi tu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dua-dua 100 kali. Kemudian yang ketiga, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, 27 kali sebelum azan maghrib. Yang pertama hadirin sekalian, apa yang kita nak kena buat, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, supaya kita dipilih oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan. Yang kedua, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, kita nak kena buat apa? Mujalasati ahlillah, duduk dengan orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, duduk dengan orang-orang yang selalu zikir. Jangan duduk dengan orang yang ghaflah, lalai. Maka sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebutkan, yang mana Imam Nawawi masukkan dalam kitabnya Bustanul Arifin. Kalau kamu nak diberikan futuh ilmu, kita ni dapat ilmu, ngaji, kuliah subuh ada, kuliah maghrib ada, kuliah duha ada, tapi kadang-kadang Allah tak buka. Ni pintu hati ni ada pintu juga. Kadang ilmu masuk dengar, tapi dia terpantul, tak masuk. Tak dibukakan futuh ni. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kamu nak dibukakan futuh, Allah buka pintu hati ni, masuk dalam hati ni, apa dia? Antaranya apa? Tinggalkan kawan-kawan ataupun komen-komen yang buruk-buruk ni, ahli ghaflah. Yang ada Facebook, yang ada TikTok tu, lagi duk balas geram, lagi duk balas. Lagi duk tak puas hati, komen, maki. Itu menyebabkan tuan, ilmu ni kita dengar, dia lalu je. Dia tak masuk. Tu Imam Syafi'i pesan kepada kita ni, kalau siapa yang nak, man arada, tu bahasa Imam Syafi'i itu, masya-Allah. Wa man arada an yaftaha, siapa yang nak Allah bukakan pintu hati dia, buka ni, maka tinggalkan ahli ghaflah, tinggalkan komen-komen yang buruk, tinggalkan kawan-kawan yang merapu banyak. Apa maksudnya, yang suka buat benda-benda yang tak pernah elok, kawan juga. Bukan putus silaturahim, tapi jangan duduk lama dengan golongan macam ni. Ilmu akan lari. Ilmu sifat dia mahal tuan. Sifat dia mulia ilmu ni. Jadi kata Imam Haddad rahimahullahu ta'ala, nak dipilih supaya kita ni tak buat benda-benda yang tak elok, nak dipilih supaya kita sentiasa dalam kebaikan, mesti duduk bersama dengan orang-orang yang baik. Saya tadi pertama saya lupa sikit nak sebut. Zikir ni, ulama sebut ni, kalau tak ada apa, kalau nak pegang tasbih pun boleh. Kerana tasbih ni mengambil hukum maqasid. Al-wasilah hukum wasil maqasid. Perantaraan ni mengambil hukum tujuan dia. Tujuan ni kita nak zikir bagi capai bilangan. Apa zikir ni? Nak bagi fokus pada bilangan supaya dapat apa, lazimi ibadah tersebut. Tapi kalau tasbih tak bawa, maka tuan-tuan Nabi kata wa'qidna apa dengan ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi sebut ni wa'qidna bil anamil, kira dengan jari ni. Patut hadirin sekalian, kalau lepas sembahyang, kalau boleh masa zikir subhanallah tu, subhanallah, gerakkan jari ni. Sebab Nabi sebutlah hadis, alaikum bit tasbih wat taqdis wat tahlil. Hendaklah kamu ni tasbih puji Allah, subhanallah, taqdis menyucikan Allah, tahlil la ilaha illallah. Kamu kena ada zikir-zikir ni Nabi sebut. Wala taghfalna, jangan kamu lalai zikir. Apa akan kesannya kamu lalai? Fanasi tauhid, lama-lama kamu akan lupa mentauhidkan Allah Ta'ala. Tapi kalau nak zikir ni, kalau tidak bawa tasbih, wa'qidna bil anamil, zikir ni gunakan ruas-ruas jari ni. Ni guna tasbih pun tarik jari juga. Kenapa tuan-tuan? Zikir ni kalau boleh guna jari ni, jari ataupun tasbih. Fa'innahu mas'ulatun muntataqatun, kerana zikir jari-jari ni tuan-tuan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dipertanggungjawabkan. Muntataqatun, nanti pula dia akan bercakap di hadapan Allah Taala. Maka ulama sarankan, kalau boleh jari kita ni biar bergerak banyak. Tasbih kan, ataupun guna ruas jari ni. Dan kalau ulama sufi pula tuan-tuan, mereka sarankan macam mana ni, kalau nak zikir guna jari ni, mulakan dengan jari tunjuk dulu. Sebab jari tunjuk ni mulia. Nabi SAW ketika mana lahir, Nabi mengisyaratkan dengan tasbih.
jari telunjuk. Kita angkat tasyahud pun angkat jari telunjuk. Nak potong kuku pun sunatnya mula dengan jari telunjuk. Galakkannya dengan jari telunjuk. Ni jari ni tuan-tuan, jari mulia ni. Sebagai ulama sufi kata apa? Begitulah zikir ni. Kalau nak zikir, mulakanlah dengan jari tunjuk ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Belah patah balik pada kaki pula. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhir sekali sampai juga jari tunjuk. Jadi zikir ni tadi saya lupa nak sebut. Sama ada dengan mulut, Quran kita. Sama ada dengan anggota tubuh badan ni, jari kita bergerak. Ataupun ruas-ruas jari ni. Kenapa nak kena bagi gerak jari ni? Sebab Nabi sebut tadi, mas'ulatun. Semua jari ni akan disoal. Hai, kamu komen apa dulu? Kamu buat account, fake account Kamu ingat malaikat tak tahu ke? Komen hak bukan-bukan ni, semua akan disoal. Dia ingat malaikat tak tahu ke? Banyak yang buat fake account, maki banyak. Malaikat tahu semua. Jadi kenapa tuan-tuan nak kena menggunakan tasbih jari ni? Kerana supaya nanti jadi saksi. Dia bercakap di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, Tuhan aku ni, dia gunakan ni, tubuh badan ni untuk zikir. Mulut dia, zikir. Anggota badan ni sekarang ni, zikir juga. Telinga, zikir. Dengar. Ni jari-jari ni, zikir. Kenapa banyakkan? Jadi saksi nanti di akhirat. Tuan-tuan duduk ni. Ni, ya Allah, hari cuti 31 Oktober, Tuhan aku ni menggunakan tubuh dia untuk buat apa? Untuk taat kepadamu, ya Allah. Dia tak buat dosa, ya Allah. Semua yang disaksi. Tuhaddithu akhbaruha. Yawma idzin tuhaddithu akhbaruha. Hari tersebut manusia akan, bumi akan cerita satu persatu apa yang manusia buat. Yang pertama tuan-tuan, kata Imam Haddad tadi, yang pertama mesti ada zikir. Quran jangan tinggal. Dan 3 zikir tersebut jangan tinggal. Dah dapat 3 ni, insya-Allah dia akan tambah lagi, kata guru kami. Allah buat tambah lagi, insya-Allah tambah lagi. Yang kedua, nak bagi dipilih yang mana? Duduk bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Orang yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, wa hifzuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'radi an waswasis syaitan. Sama juga. Yang ketiga ni, jauhkan diri kamu daripada orang yang terhijab daripada rapat rahmat Allah. Kalau tuan-tuan kita duduk dengan orang tengah-tengah majlis, ada kawan kita dah mula cerita bab aib kawan kita ni, dah mula kutuk orang. Allah. Sedangkan kita tak mahu benda ni. Nak buat macam mana tuan? Pertama sekali, kalau kuat boleh bangun, tunjukkan kita protes, saya tak suka jenis ni. Kata Imam Ibn Habban, kalau orang yang suka mendengar aib, suka dengar tentang orang ni, pertama sekali hadirin sekalian, dia akan ada diuji beberapa benda. Pertama sekali, dia akan lupa aib dia sendiri. Dan kedua, wa ta'iba badanuh, dia akan penat tubuh badan dia. Pasal apa penat? Orang suka cerita kat dia, dia pendengar setia. Ni hantar tak? Hantar tak? Dia tukang dengar aja. Tukang layan semua aja. Lama-lama dia akan penat. Dia sendiri akan penat bila mana suka dengar ni. Jadi, kita ni tuan-tuan, Imam Haddad sebut, jangan duduk dengan orang-orang macam tu. Jangan join sekali majlis 54 ni. Kenapa? Menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi nak buat macam mana? Nak bangun tak boleh. Tak kuat. Jadi kalau aku bangun, dia kata aku geng pula dengan orang yang dikutuk tadi tu. Kita nak bangun lemah. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syattar sebut, kalau kita tak mampu nak bangun kerana dalam majlis sebut ada orang dah mula kutuk orang dah. Tapi kita tidak ada kekuatan nak bangun sebab ni geng kita juga, kawan kita juga. Kalau aku bangun sekali, kawan ni kata apa pula? Tak kuat, tak ada kekuatan. Kata Syekh Abu Bakar Syattar sebut macam ni, kalau orang tidak ada kekuatan ni, dia bacalah surah Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, dan hadiahkan kepada orang yang sedang dikutuk tadi tu. Ya Allah, aku tak mampu nak bangun, ya Allah. Nak bangun sekali, putus kawan pula. Tapi kalau boleh bangun, itu yang terbaik. Maka dia buat macam mana tuan? Hadiahkan 3 ni, ya Allah, mudah-mudahan aku tak maulah terlibat ni. Dia diam dah lah. Diam, hadiahkan Fatihah, Qul Huwallahu Ahad 3 kali kepada orang yang sedang dikutuk tadi tu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, elakkan daripada orang yang lalai, daripada was-was syaitan. Yang keempat, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa ijabatuhu bi an yubadira bil inabati ila Allah ta'ala, dan hendaklah dia bersegera bertaubat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masa ziarah guru saya, sikit lagi nak habis. Saya ziarah guru saya di Madinah bersama dengan Habib Muhammad Amin bin Syah Abu Bakar hafizahullahu taala wa ra'ah. Dia ada bagi kepada kami ni 10 jenis istighfar. Dia panggil istighfarat yang dikarang, yang disusun oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddar. Jadi Al-Haddar ni ada 10 jenis istighfar. Nanti saya forward lah kat Ustaz Zuhairi ke. Dalam istighfar tersebut tuan-tuan, masa majlis tersebut di antaranya disebutkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat wa liman zalamtuhu minal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah kepada sesiapa yang telah aku buat zalim kepadanya. Minta ampun ya Allah, kau ampunkan dosa kami ya Allah. Siapa? Kepada siapa yang telah aku buat zalim kepadanya ya Allah, sama ada dia telah meninggal dunia ataupun dia masih lagi hidup. Kata Habib, apa zalim di sini? Ada zalim kadang-kadang manusia tak perasan. Dia mengumpat orang. Sedangkan mulut ni bukan Allah suruh mengumpat, bukan suruh kata pun. Tapi dia salah menggunakan tubuh badan dia ni. Maka kita minta ampun ya Allah, aku telah zalim. Guru saya Syekh Taha Hamadi hafizahullah taala sebut, setiap orang daripada manusia ni, kecuali nabi-nabi dan juga rasul, dan kecuali mereka yang Allah Taala rahmati, boleh dikira zalim dan juga khianat. Kecuali nabi-nabi, rasul dan juga orang yang Allah rahmati. Apa dia zalim? Apa khianat? Zalim apa zalim? Kita boleh dikira zalim kalau Tuhan bagi tubuh badan yang baik, tapi kita gunakan pula untuk dosa, untuk maksiat. Guna Allah bagi tangan tak ada cacat pun, tapi tangan ni lah buat fitnah kepada orang. Zalim. Kita zalim hadirin, zalim dengan tubuh badan kita ni. Mata kita ni suruh tengok ciptaan apa yang Allah ciptakan, tapi kita tengok orang dengan pandangan sinis, pandangan rendah. Allah, budak je pun, ni pun pandang rendah pada orang, tak boleh. Kita telah zalim tubuh badan kita sekarang, sedangkan bukan itu diciptakan. Bodoh. Yang kedua juga, kita juga boleh dikira khianat. Khianat apa hadirin sekalian? Kalau kita dah mengaku cinta Nabi, tiba-tiba kita buat tak tahu saja ataupun langgar saja. Nabi kata masuk masjid, masuk rumah kiri kanan, kita langgar je kiri kiri. Sunat je pun dia kata. Zalim. Apa kita dikira khianat? Kita dikira khianat kalau teringin sangat nak syafaat Nabi, tapi tak, mulut ni kurang berselawat ataupun lupa untuk berselawat kepada Nabi SAW. Khianat. Kecuali siapa sekalian? Kecuali nabi-nabi, rasul-rasul dan mereka yang Allah selamatkan. Kita nak yang itulah. Sebab tu Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 179. Macam mana manusia ni dihumbankan ke dalam api neraka Jahannam, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan kami telah humbankan ramai di kalangan jin dan juga manusia. Humban ke mana? Di Jahannam. Bukan api neraka biasa, api neraka paling panas sekali di Jahannam. Kenapa? Karena mereka salah guna anggota. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka ada hati, tapi hati mereka tak fikir pun, tak ingat pun. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka ada mata, tapi mata mereka tak tengok benda yang baik pun. Mereka ada telinga, tapi telinga tak dengar yang baik-baik pun. Allah sebut 3 kesalahan. 3 manusia, jin ni, 3 salah guna anggota. Hati, mata, telinga. Padahal Allah boleh sebut yang lain. 3 ni saja bila Allah sebut, bila manusia ni salah guna 3 anggota ni, sebab dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Balhum, di mana bahkan Allah Subhanahu wa taala cerita pula manusia ni balhum ulaika kal an'am. Manusia yang salah menggunakan tubuh badan ni, mereka ni macam binatang. Allah. Kalau orang pernah kata kat kita ni, kau ni macam binatang, mesti kita marah. Ya Allah sebut, ulaika kal an'am, mereka ni macam binatang ternakan. Balhum adall. Disebabkan salah guna tubuh badan ni, mereka boleh jadi lebih teruk lagi daripada haiwan. Ya Allah. Bukan macam binatang, teruk lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sekali itu, cukup masalah. Moga Allah Taala jadikan kita ni bukan orang yang lalai. Moga Allah pilih kita ni tuan-tuan sentiasa dalam tempat-tempat yang baik, masa yang baik, dan tiru orang yang baik. Lepas tu tuan-tuan, mana dalam hadis disebutkan apa ni? Kita ni akhir saja majlis, kita sebut apa ni?
Allah SWT akhir surah apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebut habis semua dengar ilmu ni, sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Nak tahu ahli syurga. Ahli syurga setiap benda kebaikan yang mereka buat akhir dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pun tahu sebut itulah. Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga insya-Allah. Orang yang makhluk Tuhan yang Allah redha kepada kita. Umat pula yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Ya Allah, aku bangga dengan umatku ni, ya Allah. Mudah-mudahan sekadar perkongsian sikitlah pagi ni. Saya sepatutnya nak datang semalam. 2 minggu sebelum ni, saya beritahu kat Ustaz Zuhairi, saya tak boleh main Ustaz. Takut jam sebab maghrib awal. Saya lupa kata cuti sekolah lah semalam. Tengok-tengok Tuhan ganti pagi ni. Jadi semua tu dalam aturan Allah Subhanahu wa taala lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awwalul awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'alluq bimadhunak. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah daripada kami berpaut selain daripadamu ya Allah. Waj'alna min qaumin tuhibbuhum. Jadikan kami ya Allah satu kaum, satu masyarakat, satu daerah, satu qaryah, satu negara ya Allah yang saling kasih mengasihi di antara kami, wa yuhibbunak, dan juga kami cinta kepadamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ada wudu.